Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera pelajar-pelajar. Okey, happy holiday. Selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada pelajar-pelajar yang meraihkannya. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita bab 9. Okey, iaitu berkaitan dengan bahan bumi. Okey, berkaitan dengan bahan bumi. Dalam bab 9 ini, apa yang akan pelajar pelajari Okey, pelajar akan dapat menerangkan jenis dan ciri batuan. Okey, kemudian pelajar akan berkomunikasi bagi membezakan proses pembentukan batuan. Okey, jadi pelajar tengok dekat rajah yang cikgu sediakan ni. Okey, kalau dalam rajah yang cikgu sediakan ni, pelajar boleh lihat pelajar boleh lihat macam mana pembentukan batu igneous. Okey, macam mana pembentukan batu igneous. Okey, kemudian kita ada pembentukan batu metamorfik dan juga pembentukan batuan sedimen. Okey, jadi daripada magma dari mantil ni, pembentukan yang pertama adalah pembentukan batu igneous. Okey, pembentukan batu igneous. Pelajar tengok dia akan bentuk. Tak kisahlah dekat mana pun arah aliran dalam rajah ini. Okey, yang pertama pembentukannya adalah batu igneous. Okey, kemudian apa yang berlaku adalah batuan igneous ini diangkat ke permukaan. Jadi apa yang berlaku? Okey, bila diangkat ke permukaan, berlakulah proses luluh hawa dan hakisan. Okey, luluh hawa ni dia akan menjadi macam debu-debu lah. Okey, kemudian terhakis. Terhakis ni maksudnya makin sikit. Kemudian melalui proses pengangkutan dan pemendapan kat sini. Okey, dan apa yang berlaku? Dia akan berlaku lagi proses pemampatan dan pengukuhan. Okey, bila berlakunya proses pemendapan ini, terbentuklah batuan yang kedua. Okey, batuan sedimen. Okey, kemudian daripada batuan sedimen ini, okey, jika batuan sedimen ini tertimbus masuk dalam tanah, tertimbus dengan suhu dan tekanan yang tinggi, akan membentuk batuan yang seterusnya, iaitu batuan metamorfik. Okey, kalau pelajar lihat kat sini, kalaulah batuan sedimen ni tak tertimbus, tak mendapat suhu dan tekanan yang tinggi, dia akan diangkat balik ke permukaan. Tapi kalau dia membentuk batuan metamorfik ini akan melalui satu proses peleburan, dan apa yang terbentuk adalah cairan yang sangat panas yang kita sebut sebagai magma. Okey, ini adalah macam mana terbentuknya ataupun berlakunya kitar batu. Macam mana jadi batuan igneous, batuan sedimen, batuan metamorfik. Okey, ini adalah batuan igneous ya. Kalau pelajar tengok kat sini, batuan igneous ni ada macam-macam warna. Ada putih, hitam, kuning, coklat, dan sebagainya lah. Okey, so batuan igneous ini terbentuk dari hasil penyejukan dan pembekuan magma yang panas dan cair daripada lapisan mantel. Dan kalau pelajar lihat kat sini, pelajar lihat kat sini, batuan ni mengandungi pelbagai mineral, tapi bahan utama ataupun komposisi utama batuan igneous adalah mineral silikat. Mineral silikat. Kat sini ya. Pelajar tengok ejaan dia, SILIKAT. Mineral silikat. Seterusnya adalah batuan sedimen.
Okey, batuan sedimen ni terbentuk daripada mana? Mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan juga angin. Tadi cikgu tunjuk dekat gambar kitaran tadi kan, dia ke atas daripada batuan igneous kan, dia akan membentuk batuan sedimen. So, inilah yang akan terbentuk batuan sedimen. Tengok cantik batuan ni. Okey. Kalau pelajar tengok lagi, terdapat lapisan yang banyak, kadang-kala berongga, maksudnya ada lubang-lubang dan mengandungi fosil. Fosil ni adalah benda hidup yang dah lama mati tertanam dalam tanah. Okey, terdapat juga yang terbentuk daripada proses kimia dan biokimia, dan ada yang berpunca daripada bahan organik. Bahan organik ni mungkinlah daripada haiwan yang telah reput, okey, ataupun mungkin daripada tumbuhan yang telah reput. Okey, seterusnya adalah batuan metamorfik. Okey, batuan metamorfik. Batuan metamorfik ini terbentuk daripada batuan sedia ada tetapi mengalami proses perubahan mineralogi, tekstur dan struktur batuan akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Jadi, batuan metamorfik terbentuk daripada perubahan batuan induk, iaitu daripada batuan igneous, batuan sedimen ataupun batuan metamorfik itu sendiri. Okey. Dan batuan metamorfik ni lebih keras daripada batuan yang membentuknya. That means dia lebih keras lah daripada batuan igneous, daripada batuan sedimen. Okey, kita pergi kepada 9.3. Okey, proses utama bumi. Okey, untuk proses utama bumi, okey, kita ada dua proses utama, iaitu kita ada proses endogen dan juga proses eksogen. Okey, pelajar-pelajar kena tahu apa maksud proses endogen. Okey, proses endogen ni adalah proses yang berpunca ataupun disebabkan daripada bahagian dalam bumi. Okey, dan apa yang berlaku adalah akan membentuk dan mengubah permukaan bumi. Okey, yang kedua adalah proses eksogen. Okey, eksogen ni adalah proses yang berlaku di permukaan bumi sahaja. Okey, di atas sajalah. Okey, jadi kita tengok satu persatu proses utama bumi. Yang pertama adalah endogen. Okey, merupakan proses dari dalam bumi. Okey, contohnya olakan mantel, magma, proses pergerakan kerak bumi ataupun dipanggil sebagai plat tektonik. Okey, plat tektonik. Okey, jadi kita lihat sedikit penerangan lah kepada pelajar apakah proses olakan mantel. Okey, proses olakan mantel ni adalah suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras bumi menghasilkan arus-arus perolakan di lapisan atmosfera. Okey, dan bila berlakunya arus-arus ini, dia berupaya menggerakkan kerak bumi. So, apa yang berlaku? Inilah yang kita sebut sebagai, orang kata, gunung berapi bawah tanah lah. Dan inilah yang akan menyebabkan beberapa proses yang kita sebenarnya tak nampak. Tiba-tiba berlaku gempa bumi, tiba-tiba berlaku tsunami. Okey, yang kedua adalah proses pergerakan kerak bumi ataupun kita panggil sebagai plat tektonik. Okey, menurut teori plat tektonik, kerak bumi ni kita bahagikan kepada beberapa kepingan
plat. Jadi plat ini sentiasa move, sentiasa bergerak, yang menyebabkan proses pertembungan dan pecapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. Dan yang ketiga adalah aktiviti magma. Okey, yang mana kalau kita sebut magma, kita tahu mesti melibatkan gunung berapi. Okey, gunung berapi adalah satu lohong, satu lubang dalam kerak bumi yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. Bahan-bahan letusan tersebut akan bertimbun di sekeliling cerung lohong dan membentuk kon gunung berapi. Dan proses yang kedua, kita tengok proses yang kedua adalah proses eksogen. Merupakan proses yang berlaku di permukaan bumi. Maksudnya kita boleh nampak proses yang berlaku tu. Contohnya adalah lulu hawa, hakisan, susuk jisim, susutan darat, angkutan dan pengenapan. Kita tengok dahululah apakah yang dimaksudkan dengan lulu hawa. Lulu hawa ini pelajar-pelajar merupakan satu proses pemecahan dan penguraian ataupun perebutan batuan akibat perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan mikroorganisma. Jadi kalau kita sebut lulu hawa, proses pemecahan dan penguraian atau perebutan. Yang kedua adalah proses hakisan. Yang mana proses penghausan. Penghausan ni maksudnya makin sikit lah. Yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen-ejen yang bergerak. Contohnya air, angin dan juga ombak. Yang seterusnya adalah susutan jisim dan susutan darat. Melibatkan pergerakan tanah dari atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. Contohnya kejadian tanah runtuh. Dan yang seterusnya adalah angkutan dan pengenapan. Yang mana bahan yang telah diluluhawakan atau terhakis akan dibawa oleh ejen-ejen seperti aliran air, angin, ombak dan glasier. Dan bahan tersebut akan dienapkan apabila hal laju ejen menjadi perlahan. Jadi cikgu rasa untuk hari ini itu sajalah. Kita akan buat latihan selepas ini. Nak buat latihan mana? Untuk latihan selepas ini, cikgu nak pelajar buka buku teks. Muka surat 275. 275. Cikgu nak pelajar jawab soalan praktis sumatif 9. Soalan 1 sehingga soalan 6. Soalan 1 sehingga soalan 6. Selepas pelajar menjawab soalan ini, pelajar hantar dalam grup, tuliskan nama, hantar dalam grup kelas kepada cikgu snap yang dah buat. Untuk latihan ataupun praktis sumatif ini buat dalam buku latihan atau amali. Itu yang pertama. Yang kedua, ambil masa pelajar pada minggu ini, buat sedikit nota berkaitan dengan topik kita, iaitu kita lihat dua benda tadi, iaitu bahan bumi dan juga proses utama bumi. Buat dalam buku nota. Kalau buku teks boleh rujuk muka surat 261 sehingga muka surat 264. Apa yang wajib ada dalam nota cikgu adalah pelajar mesti lukis proses pembentukan batuan. Wajib lukis.
Itu saja yang wajib lukis. Yang lain hanya buat nota, tulis dan buat seringkasnya lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Kalau tak faham, kita boleh tanya cikgu kejap lagi. Okey, bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua.